Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada video kali ini saya akan menerangkan berkaitan dengan keseimbangan pasaran, di mana saya akan fokus kepada takrif keseimbangan pasaran, lebihan permintaan dan lebihan penawaran, dan juga bagaimana proses keseimbangan pasaran tercapai. Baiklah, kita akan teruskan. Kita akan lihat pada situasi di mana di sini kita tengok ada ikan dan juga kita ada ulat. Ikan tu nak makan ulat. Jadi kita cuba bayangkan di sini keadaan ni di kolam mancing lah. Walaupun di kolam mancing tak ada ikan ni ikan ni tak ada. Biasa bila sebut ikan dia makan cacing. Tapi tak apalah, kita untuk memudahkan kita carilah gambar ikan yang comel-comel yang kita mudah seronok nak tengok lah. Okay, so saya akan bincangkan berdasarkan keadaan keseimbangan pasaran, lebihan penawaran dan juga lebihan permintaan. Okey, jadi macam mana keadaan keseimbangan pasaran? Di mana jumlah permintaan ulat sama dengan jumlah penawaran ulat. Jadi ikan ke situ ada 3 ekor dan ulat pun samalah ada 3. Okey, lebihan penawaran pula di mana permintaan ulat lebih kecil pada penawaran ulat. Ikan ada seekor, cacingnya banyak, ulatnya banyak. Dan lebihan permintaan di mana jumlah permintaan ulat lebih besar daripada jumlah penawaran ulat. Ikan ada 5 ekor, ulat cacing ada seekor je. Okey, jadi mudahnya kita nak nampak adalah berdasarkan situasi inilah. Okey, kita teruskan. Apakah yang dimaksudkan dengan keseimbangan pasaran? Okey, di mana situasi jumlah kuantiti diminta dan jumlah kuantiti tawar adalah sama pada suatu tingkat harga dan pada masa tertentu. Okey, jumlah kuantiti diminta sama dengan jumlah kuantiti ditawar pada suatu tingkat harga pada masa tertentu. Manakala lebihan permintaan. Okey, lebihan permintaan adalah satu situasi di mana jumlah kuantiti diminta lebih besar daripada jumlah kuantiti tawar pada suatu tingkat harga yang lebih rendah daripada harga keseimbangan pasaran. Jadi kat sini kita perlu tekankan di mana jumlah kuantiti diminta lebih besar daripada jumlah kuantiti tawar, kemudian harga itu berada lebih rendah daripada harga keseimbangan pasaran. Okey, kemudian lebihan penawaran di mana satu situasi di mana jumlah kuantiti diminta lebih kecil pada jumlah kuantiti tawar pada suatu tingkat harga yang lebih tinggi daripada harga keseimbangan pasaran. Jadi lebihan penawaran, jumlah kuantiti diminta lebih kecil pada jumlah kuantiti tawar dan harga tersebut berada lebih tinggi daripada harga keseimbangan pasaran. Baiklah, kita teruskan lagi. Okay, kita akan tengok keseimbangan pasaran berdasarkan jadual, geluk dan juga persamaan matematik. Mana ini merupakan jadual, terdapat 4 tingkat harga, kemudian kuantiti diminta dan juga kuantiti ditawar. Di mana pada harga RM1 kuantiti diminta 30, manakala pada harga RM4 kuantiti diminta adalah 15. Jadi didapati semakin tinggi tingkat harga, semakin rendah kuantiti yang diminta. Jadi ia berhubungan negatif lah, songsang antara harga dengan kuantiti diminta. Memenuhi syarat hukum permintaan. Itu juga bagi penawaran, harga RM1 kuantiti ditawar adalah kosong, manakala pada harga RM3 kuantiti tawar adalah 20. Maka semakin tinggi tingkat harga, semakin tinggi atau semakin banyak kuantiti tawar. Jadi menunjukkan hubungan positif atau langsung antara harga dan kuantiti tawar. Jadi menunjukkan hubungan positif, memenuhi hukum penawaran. Jadi berdasarkan jadual, dapati pada harga RM1 dan RM2, kuantiti diminta lebih besar daripada kuantiti tawar. Maka di situ berlaku lebihan permintaan. Pada harga RM3,
kuantiti diminta 20, kuantiti tawar adalah 20. Maka di sini QD sama dengan QS. Dan pada harga RM4, kuantiti diminta 15, kuantiti ditawar adalah 30. Jadi berlaku lebihan penawaran. Jadi di mana berlaku keseimbangan? Pada harga RM3, kuantiti diminta sama dengan kuantiti tawar iaitu 20 unit. Jadi ini berdasarkan jadual. Kita teruskan berdasarkan rajah keseimbangan. Jadi seperti biasa kelok paksi menegak adalah harga dan paksi mendatar adalah kuantiti. Selagi diingatkan bagi kelok permintaan dan penawaran, paksi menegak mesti harga, paksi mendatar adalah kuantiti. Okay, jadi kita buat skala lah. Mudah berdasarkan jadual. Okay, permintaan. Pada harga RM1 kuantiti diminta adalah 30. Pada harga RM2 kuantiti diminta adalah 25. Pada harga RM3 kuantiti diminta adalah 20. Dan pada harga RM4 kuantiti diminta adalah 15. Maka kita sambungkanlah titik-titik tersebut, maka kita dapatlah kelok permintaan. Okey, seterusnya bagi penawaran harga RM1 kuantiti adalah 0, harga RM2 kuantiti tawar adalah 10, harga RM3 kuantiti ditawar adalah 20 dan pada harga RM4 kuantiti tawar adalah 30. Maka kita sambungkan titik-titik tersebut, maka terbentuklah kelok penawaran. Jadi bagaimana keseimbangan berlaku? Iaitu apabila berlaku persilangan antara kelok permintaan dan penawaran pada titik E, di mana harga keseimbangan adalah RM3 dan kuantiti keseimbangan adalah 20 unit. Jadi sama je dengan jadual pun harga RM3 dan kuantiti adalah 20 unit. Mengikut rajah pun sama juga, harga keseimbangan RM3 dan kuantiti keseimbangan adalah 20 unit. Okay, jadi pada harga RM4. Jadi pada harga RM4, didapati harga RM4 ni lebih tinggi daripada harga keseimbangan. Jadi kuantiti diminta pada harga RM4 adalah 15 dan kuantiti yang ditawar adalah 30 unit. Maka di sini berlakulah lebihan penawaran. Okey, jadi kita dah tengok tadi penerangan lebihan penawaran, harga lebih tinggi pada harga keseimbangan. Jadi berlaku lebihan penawaran sebanyak 15 unit. Macam mana dapat 30 tolak 15. Pada harga RM2, kuantiti diminta adalah 10, kuantiti ditawar adalah 10 dan kuantiti diminta adalah 25. Maka pada keadaan ini berlaku lebihan permintaan. Banyak mana? 25 tolak 10, 15 unit. Jadi pada harga RM2 berlaku lebihan permintaan sebanyak 15 unit. Jadi lebihan permintaan, harga berada lebih rendah daripada harga keseimbangan. Jadi bila kita lukis rajah, kena boleh kita dapatkan pintasan pada paksi P dan Q lah. Pada kelok permintaan terutamanya. Jadi pada paksi harga berapa pintasan? Kita akan dapat RM7. So macam mana dapat RM7? Boleh rujuk video yang sebelum ni, di mana kita gunakan fungsi permintaan, andaikan harga sama kosong, kemudian andaikan kuantiti sama dengan kosong. Maka kita akan dapat nilai pada pintasan harga dan juga kuantiti. Pada kuantiti kita akan dapat 35. Boleh rujuk video sebelum ni bagaimana nak dapat nilai pada pintasan tersebut. Okey, kita teruskan dengan fungsi untuk mengira keseimbangan pasaran, di mana lebih mudah kita gunakan fungsi permintaan dan penawaran.
Okey, berdasarkan jadual di atas tu kita akan dapat fungsi permintaan adalah 35 tolak 5P dan fungsi penawaran adalah -10 tambah 10P. Okey, jadi fungsi permintaan dan penawaran ni adalah berdasarkan pada jadual yang di atas tadi. Cuma tak ditunjukkan di sini. Okey, boleh rujuk video yang sebelum ini. Okey, jadi berdasarkan kepada fungsi permintaan dan penawaran, maka hitung harga dan kuantiti keseimbangan. Jadi kita tahu formulanya adalah QD sama dengan QS. Kita masukkan QD 35 tolak 5P dan QS adalah -10 tambah 10P. Maka kita alih-alihkanlah yang nombor bulat pergi tempat nombor bulat dan yang ada P pergi tempat P lah. Maka terdapatlah nilai -15P sama dengan -45. Maka P harga sama dengan RM3. Okey, kita dah dapat harga semangan RM3. Seterusnya, gantikan harga RM3 tadi dalam fungsi permintaan atau fungsi penawaran. Mana-mana pun boleh jawapan akan sama. Okey, kalau kita guna fungsi permintaan, QD sama dengan 35 tolak 5P. Masukkan 35 tolak 5 darab 3. So, kita akan dapat kuantiti diminta adalah 20 unit. Kalau guna fungsi penawaran, QS sama dengan 10 tambah 10P. Gantikan dengan harga RM3 pada P. Juga akan dapat kuantiti ditawar adalah 20 unit. Jadi dapat disimpulkan di sini. Sama ada menggunakan jadual, rajah ataupun melalui persamaan matematik, kita akan dapat jawapan adalah sama. Harga keseimbangan RM3 dan kuantiti keseimbangan adalah 20 unit. Okay, kita teruskan bagaimana berlaku proses penentuan keseimbangan pasaran. Okey, bagaimana proses keseimbangan pasaran tercapai? Ini lebih kepada soalan esei lah. Kalau tadi soalan kuantitatif. Okey, mudah kita guna keluk yang sama. Okey, bagaimana proses dia? Okey, biasa soalan terangkan ataupun dengan bantuan rajah terangkan bagaimana keseimbangan pasaran tercapai. Jadi kena ada rajah dan juga ada huraian. Okey, rajah dah ada, macam mana hurainya? Okey, pertama kita huraikan keseimbangan pasaran. Di mana apa yang kita nak tekankan? Keseimbangan tercapai apabila keluk permintaan bersilang dengan keluk penawaran. Di mana pada titik E0 berlaku persilangan, mana pada harga keseimbangan RM3 dan kuantiti keseimbangan adalah 20 unit. Jadi kalau kita buat esei, ini perenggan pertama. Seterusnya, kita akan fokus kepada ketidakseimbangan. Yang tadi yang seimbang. Yang tak seimbang yang mana? Selain daripada harga RM3. Jadi kita uraikan lebihan permintaan dan kesannya. Di mana lebihan permintaan? Iaitu harga di bawah daripada harga keseimbangan. Di mana pada harga RM2, nilai kuantiti diminta 25 dan kuantiti tawar adalah 10. Maka didapati permintaan lebih besar. Jadi berlaku lebihan permintaan sebanyak 15 unit. Seterusnya, apa kesannya? Didapati apabila berlaku lebihan permintaan, maka harga akan cenderung untuk naik. Sebab tu lalu kita dengar apabila permintaan banyak, barang kurang, maka harga akan naik. Okey, harga akan naik cenderung untuk naik kepada RM3, kembali semula kepada keseimbangan. So, apa yang akan berlaku? Kuantiti diminta perlu dikurangkan. Kalau tengok garis warna merah, dia beralih ke kiri pada keluk permintaan. So, dia berkurang lah. Manakala bagi penawaran, anak panah warna hijau, dia akan ke kanan. Maksudnya perlu ditambah. Okey, kemudian satu lagi yang tak seimbang, kita pilih yang berlaku lebihan penawaran. Di mana harga lebih tinggi daripada
harga keseimbangan. Okey, itu pada harga RM4. Di mana kuantiti diminta adalah 15 dan kuantiti tawar adalah 30. Maka penawaran lebih besar. So, berlaku lebihan penawaran sebanyak 15. Iaitu 30 tolak dengan 15. Okey, apa kesannya? Harga akan cenderung untuk turun kepada keseimbangan asal, iaitu daripada 4 akan cenderung turun kepada RM3. Jadi didapati kuantiti diminta perlu ditambah. Kita tengok pada kelok permintaan tu anak panah warna hijau, dia ke kanan, maksudnya perlu ditambah. Dan kuantiti ditawar perlu dikurangkan. Tengok kelok anak panah warna merah, di mana pada kelok penawaran dia ke kiri, maksudnya perlu dikurangkan. Jadi ini adalah bagaimana proses keseimbangan pasaran tercapai. Jadi kalau soalan esei, kita perlu ada rajah dan perlu ada huraian. Bermaksud ada 3. Satu yang berlaku keseimbangan. Kemudian 2 lagi yang tak seimbang. Satu harga yang di atas harga pasaran. Satu lagi yang di bawah harga pasaran. Jadi selesai penerangan berkaitan dengan keseimbangan pasaran. Sekian, terima kasih.